sebab semasa dia buat latihan untuk car painting tu, dia buat latihan di industri yang sebenar. So orang dah nampak talent dia, dah nampak skill dia, dan dia ditawarkan gaji sehingga RM8,000. Lepasan itu bukan diploma tu lepasan CJ IKM, Institut Kemahiran Mara. Menarik kan? Semuanya dalam Senang Faham minggu ini. Hai, bertemu kembali dalam Senang Faham. Terima kasih kerana setia menemani kita untuk setiap minggu untuk rancangan ini, untuk kita fahamkan apa yang selama ni kita tak faham. Dan minggu ini, hari ini, waktu ini, kita nak bercakap berkenaan dengan TVET yang katanya tak ada masa depan. Budak kelas belakang je yang ambil, betul ke? Tapi kenapa sebenarnya mereka yang dalam bidang TVET ni sebenarnya sangat berjaya kalau mereka buat dengan betul, peluang yang baik, gaji yang lumayan. Saya bersama dengan Puan Nur Aisyah Zainuddin, pegawai latihan vokasional. Apa khabar, Rodon? Sihat, Alhamdulillah, Rodon. Sihat, Sihat, Wis? Sihat, Alhamdulillah. Kenapa saya mula Rodon? Sebab saya tahu Puan Aisyah ni dia nomad sikit kan. Dia lahir dekat Sarawak, besar kat Penang, kat Pahang, semua ada macam-macam tempat. Apa khabar? Apa pun dekat mana, topik hari ni sangat penting. Betul. Tadi saya dah mulakan, ramai yang kata, saya bacalah, TVET ni budak kelas belakang je ambil. Nampak tak cemerlang je, aku ambil kemahiran. Tapi sebenarnya, saya rasa itu satu salah faham yang perlu dibetulkan, Puan. Betul. Itu adalah satu salah faham yang sangat besar sebenarnya. Okey, kalau zaman waktu-waktu sebelum ni sentiasa didoktrinkanlah, disebut di mindset tu, kalau di kelas-kelas belakang, SPM tak cemerlang, disuruhlah masuk ke dalam program latihan kemahiran ni. Tapi sekarang tak lagi lah. Sebab di dalam program-program ni sendiri, untuk makluman, kita juga ada pelajar-pelajar lepasan SPM yang cemerlang. Tapi dia minat kemahiran? Dia minat kemahiran. Macam saya di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Petaling Jaya, pelajar-pelajar yang masuk di KKT MPJ ni, ada juga yang SPM dia sehingga 7A. 7A. Hebat. Pilih program Diploma Elektronik Engineering Internet of Things di KKT MPJ. Belum lagi di pusat-pusat lain. 7A tu kira cemerlang lah. Selalu kalau 7A ni kan hantar matrikulasi lah. Ya, betul. Asasi. Dia ada peluang-peluang lain. Bila kita tanya kan, dia ada peluang-peluang lain yang tawaran daripada pusat-pusat institusi lain. Tetapi dia memilih untuk mengambil program kita tawarkan. Bagi dia, sebab program di KTMPJ ni sekarang dia mengikut peredaran semasa IoT. Jadi dia nak explore bidang yang baru tu. Ini yang paling terkini lah, IoT tu. Ini yang paling terkini, IoT program. Internet of Things. Internet of Ini Things. berkaitan dengan AI juga ni? Ada, boleh direlatekan juga dengan AI. Tapi dia adalah satu sistem yang mana kita boleh mengawal dan memantau daripada jarak jauh lah. Aktiviti harian menjadi dimudahkan, industri punya proses pun dimudahkan. So itu IoT boleh bantulah. Okey, cantik Puan. Saya nak travel back time sikit kan. Kenapa dulu orang cakap macam ini kelas belakang, tapi sekarang saya lihat macam lebih terbuka, ibu bapa lebih terbuka nak hantar anak untuk dapatkan kemahiran. Ke ada yang saya tak nampak masa depan yang cerah untuk TVET ni sebenarnya? TVET sekarang dah bukan macam dulu lagi. In fact, kalau kita tengok pun kerajaan sendiri sekarang pelbagai perancangan dan dimensionkan perkataan TVET tu, dan di Mara sendiri kita ada satu bahagian yang khusus untuk kemahiran dan teknikal ni, nama dia bahagian kemahiran dan teknikal lah, BKT, dan kita membawa jenama TVET Mara. TVET Mara, dan kita punya fokus ataupun kita punya aim adalah untuk menghasilkan graduan ataupun talent yang betul-betul boleh buat kerja hands on, bukan sekadar boleh cerita je. Kita patut buat macam ni, patut buat macam ni. Tak, dia kurang bercakap, tapi teoretikal perlu adalah. Tapi dalam masa sama, tangan kaki semua bergerak, cakap, boleh melakukan pekerjaan dalam bidang masing-masing. Contoh yang paling demand sekarang, paling ramai permintaan? Yang paling banyak, bukan paling ramai, paling banyak permintaan. Paling banyak permintaan kita ada oil and gas ada, elektronik ada, kita ada dalam pembuatan, dalam otomotif. Jadi mudah kata kesemua bidang kemahiran tu menjadi demand sekarang lah. Yang penting dia perlu equip ataupun dipelengkapkan dengan skill yang mencukupi, yang mana bila dia masuk industri bekerja, dah kurang waktu nak melatih tu, dah tak perlu dah. Jadi apa yang diajar di institusi pendidikan tu, pelajar dah well versed dah. Masuk-masuk boleh buat kerja dengan minimum supervision lah. Saya ada baca negara macam Jerman ataupun sebahagian negara Eropah ni, 60%, 70% memang student atau pelajar mereka ataupun anak muda mereka memang terlibat dalam TVET, sebab
gaji dekat sana sangat besar kalau kerja di bahagian kemahiran. Kalau dekat Malaysia, saya ada dengar juga cerita ni, mereka yang ada kemahiran dekat Malaysia ni sekarang memang buat duit. Betul. Oh, selalu bunyi betul tu. Betul. Banyak In fact, tu. ada satu kisah lah yang daripada pelajar daripada lepasan institusi TVET Mara ni juga. Dia dalam bidang car painting. Okey, cat kereta. Cat kereta. Dan pelajar ni, dia masuk ke pertandingan World Skill. Kita ada satu pertandingan peringkat kebangsaan dan dibawa ke antarabangsa lah. Kalau ikut level tu, dia macam level Olimpik lah untuk kemahiran ni kan. Oh, waktu tengah belajar tu? Waktu tengah belajar tu, World Skill tu dia masuk dan dia menang tangan emas. Anugerah tangan emas. Dan sebelum dia habis belajar tu sendiri, dia dah dapat pelbagai tawaran kerja daripada syarikat-syarikat. Sebab semasa dia buat latihan untuk car painting tu, dia buat latihan di industri yang sebenar. So, orang dah nampak talent dia, dah nampak skill dia. Dan dia ditawarkan gaji sehingga RM8,000. Oh. Lepasan, itu bukan diploma tu lepasan sijil. IKM, Institut Kemahiran Mara. Kali diploma lagi tinggi lah. Ya. Ini bukan dia cari kerja cari dia. Kan kerja cari dia. So kat situ yang saya sebutkan tadi, bila kita boleh tunjukkan hands on tu, tak payah cakap banyak lah, tak payah nak explain banyak dah. Dia punya background dan dia punya experience tu dah menceritakan segalanya. In fact, di KKTMPJ sendiri, walaupun program baharulah kita boleh panggil program baru 2019 kita establish, ada pelajar KKTMPJ yang belajar tentang mobile app development. Dan dia buat latihan industri di satu company mobile app, yang company yang memang bangunkan mobile app dan web. Pelajar ni selepas daripada latihan tu, dia ditawarkan untuk siapkan satu projek mobile app ni. Dan dia dibayar sehingga RM6,000. Tapi pelajar ni selepas tu dia tak sambung bekerja lah, sebab dia memilih untuk sambung belajar ke peringkat degree. So TVET ni juga, kita tak kata bila dia dah habis belajar dia terus bekerja. Dia juga ada peluang dan laluan lain. Dia ada tiga laluan. Yang pertama, dia bekerja. Yang kedua, dia boleh sambung belajar daripada sijil ke diploma ke degree dan seterusnya lah. Sampai PhD pun boleh. Tapi still dalam kemahiran tu? Ya, betul. Dan yang ketiga, dia boleh, bila dah ada skill, dah tahu, kita pun ada terap elemen keusahawanan dalam silibus kita kan. So dia boleh bawa diri sebagai usahawan lah, atau kita panggil sebagai technopreneur di luar sana. So itu menariknya kemahiran dan TVET. Pembangunan apps pun bawah ni sekarang, bawah TVET juga. Pembangunan apps pun kita dah masukkan bawah TVET dah sekarang. So dia kalau dia merupakan satu kursus yang ditawarkan di KKTMPJ lah, yang baru establish tadi tu. Yang baru establish tadi. Sebab kita nak mengikut trend semasa, teknologi sekarang, IR 4.0 and so on, IoT semua. So daripada basic elektronik itu, kita upgrade lagi dengan sains komputer punya elemen skill, dan menjadikan dia lebih luas peluang pekerjaan dia. Sebab dia bukan saja boleh ke elektronik, dia juga boleh pergi ke bahagian sains komputer macam tadi, web development, database, mobile app, dan lain-lain lagi lah. Cabang dah makin luas. Tapi ramai juga yang overlook ataupun terlepas pandang sebenarnya penonton dekat rumah. Kos untuk belajar dalam bidang TVET ni sangat rendah sebenarnya, berbanding kos belajar secara kat universiti, kos tinggi. 4-5 tahun belajar, kadang-kadang keluar tak dapat kerja. Betul. Ini ramai yang terlepas pandang ni, Puan. Okey. So saya cerita yang dari TVET Mara ni sendirilah. Di program diploma dan sijil ni, kita sebenarnya bawah yang BKT saya cakap tadi, kita ada 2 institusi main untuk 3 institusi utama untuk BKT ni. Institut Kemahiran Mara, IKM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara, KKTM, dan juga Mara Japan Industrial Institute, MJI. So untuk ketiga program ni, yuran pengajian ditanggung oleh Mara. Dapat allowance lagi kan? Dapat allowance lagi bulanan. Okey, so macam CJ RM200, diploma RM300 bulanan, dan syarat dia habiskan belajar saja. Kalau habiskan belajar tu, ibarat dah habis belajar, tak perlu bayar 1 sen pun.
Okey. Tamatkan pengajian. Okey, kalau saya ada degree sekarang, boleh ke saya ambil kemahiran? Kalau saya mewakili mereka yang dengar ni, nak faham kan? Boleh ke sebenarnya? Kalau ada degree nak ambil Contoh kemahiran. kemahiran bangun apps tadi. Boleh. Kita dalam perancangan lah kalau ada rezeki insya-Allah untuk kita wujudkan micro course. Kursus jangka pendek yang mungkin kita boleh provide. So kat situ kita boleh, bila dah selesai kita akan acknowledge-kan kemahiran yang dia ada. Jadi itu antara perancangan di masa hadapan untuk mobile app ni sendirilah. Tetapi di sebahagian institusi IKMA ni institusi pengajian MARA, ada juga yang dah tersedia dah pun kursus-kursus jangka pendek tu yang boleh diambil sekali dengan certified. Okey. Ini soalan biasa saya tanyalah. Kalau bidang kemahiran ni, kalau pengalaman puan sendirilah sepanjang 8 tahun. Lama juga sebenarnya 8 tahun ni. Dia lelaki ke perempuan ramai yang minat bidang ni? Okey. Kita tak boleh nak nafikan lah kalau ikutkan kebanyakannya memang lelaki yang mendominasi lah. Tetapi kita tak pernah keputusan nak kata ketandusan tu tak juga, tak pernah putus tak pernah putus permohonan daripada pelajar wanita. Jadi sentiasa ada pelajar wanita, ada juga pelajar lelaki. Okey, tadi kita kata pasal mereka yang selalu lepas SPM untuk ambil bidang sijil, kemahiran semua tu. Berapa umur yang maksimum boleh masuk? Okey, untuk program di TVET MARA ni maksimum umur yang dia boleh masuk belajar adalah 40 tahun. So range dia daripada 17 sehingga ke 40 tahun. Dan dia boleh mendaftar di mana-mana institusi. Kita ada 14 IKM di seluruh Malaysia dalam pelbagai bidang. Kita ada 10 KKTM dan kita ada sebuah MJI lah di Beranang. Okey. Tadi puan kata mereka yang dalam bidang ni tak cakap banyak tapi kerja jalan. Okey, satu isu yang berlaku adalah mereka dalam bidang kemahiran ni kadang-kadang dikatakan tak ada skill ataupun kemahiran untuk soft skill bercakap ataupun berucap ataupun conversation. Adakah isu ni diselesaikan di peringkat pengajian? Ada. Kalau di kolej tu kita sebenarnya kebiasaannya ada dua jabatan. Satu jabatan teknikal. Teknikal ni dia ada banyaklah ikut program-program bagi sebuah pusat. Dan satu lagi kita ada jabatan pengajian am. Yang mana jabatan pengajian am balance lah, seimbang. Balance, dia ada keagamaan, dia ada keusahawanan, matematik dan bahasa Inggeris. Jadi soft skill yang Hafiz sebut tadi tu, kita ada cater juga di dalam PDP. Kita nampak seimbang lah. Tak ada isu lah lepas ni. Okey. Baik puan, last advice lah kepada ibu bapa lah terutamanya yang mungkin ragu-ragu lagi, masih tak faham lagi. Inilah peluang untuk puan ajak ramai lagi. Katanya PJ paling sikit, paling comel pelajar dia. Mungkin boleh ramaikan lagi. Okey. Saya mengalu-alukan, saya menyeru kepada ibu bapa untuk consider, untuk mempertimbangkanlah untuk membuka ruang dan laluan TVET ni kepada anak-anak, dan tanpa mengira cemerlang atau tidak, sebab apabila mereka mula mendaftar di kolej, semua bermula sama. Semua bermula sama untuk mendapatkan CJ ataupun diploma. Jadi peluang yang ada ni jangan dilepaskan. Dan bila dah mendaftar masuk tu dengan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan, asrama, infrastruktur, fasiliti dan lain-lain lagi, boleh menjadikan mereka berubah daripada yang katanya macam tak ada masa depan. Katanya lah, kita tak bawa stigma tu. Betul. Merubah mereka menjadi seseorang yang berjaya, seperti contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi. Saya sebut tadi. Saya rasa semua dah faham dan juga mula terbuka dengan platform kita beri kepada anda ini untuk anda faham berkenaan dengan masa depan TVET. Terima kasih puan atas perkongsian. InsyaAllah kita jumpa lagi dan saya doakan ramai lagi pelajar puan yang belajar dengan puan, insya-Allah. Terima kasih kepada anda yang menonton. Senang faham, make it short, make it sweet. Bye-bye.